Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami daripada kumpulan 1 telah bersetuju untuk memilih alam sekitar sebagai tajuk projek etika dan peradaban kami pada kali ini. Jadi, sekadar pengenalan, saya akan menceritakan serba sedikit tentang apa itu alam sekitar. Jadi, alam sekitar secara umumnya dapat kita taksirkan sebagai sesuatu benda hidup dan bukan hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi atau sebahagian daripadanya. Jadi senang kata, alam sekitar ini bukan sahaja merangkumi hutan-hutan, bahkan ia juga merangkumi sungai-sungai dan juga udara. Jadi antara tujuan kami memilih tajuk alam sekitar ini ialah kerana kita dapat lihat yang kebanyakan komuniti di semenanjung Malaysia tidak mengambil berat tentang kepentingan penjagaan alam sekitar. Kita dapat lihat berlakunya pencemaran alam sekitar di kebanyakan tempat, tak kiralah di bandar maupun di luar bandar. Baiklah, saya akan teruskan dengan objektif kajian kumpulan kami yang telah kami dapatkan melalui laporan kajian. Jadi objektif yang pertama ialah kesedaran dan sikap terhadap keadaan atmosfera di Semenanjung. Tujuan kami meletakkan objektif ini adalah untuk menyedarkan masyarakat Malaysia betapa pentingnya menjaga dan melindungi alam sekitar di Malaysia ini. Seterusnya, objektif kami ialah Malaysia dan kecenderungan sokongan bagi perlindungan alam sekitar dalam kalangan rakyat Malaysia. Objektif ini kami bertujuan untuk melihat seberapa ramai masyarakat Malaysia yang memberikan sokongan untuk melindungi dan mempertahankan serta dapat menjaga kebersihan alam sekitar di Malaysia. Berdasarkan laporan kajian kami menggunakan metodologi kaedah kuantitatif, iaitu borang soal selidik, melalui Google Form yang telah disebarkan oleh ahli kumpulan kami kepada masyarakat. Dan sasaran komuniti kami ialah masyarakat di Semenanjung Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan teruskan dengan dapatan kajian dan analisis dapatan kajian. Setelah kami mengedarkan borang soal selidik dalam bentuk Google Form, seterusnya kami menganalisis dan mengumpul data-data tersebut. Majoriti yang menjawab ataupun responden terdiri daripada kalangan belia yang berumur di antara 18 hingga 30 tahun, iaitu seramai 18 orang. Keseluruhan yang menjawab borang soal selidik kami ini seramai 30 orang. Perkara ini menunjukkan bahawa golongan belia lebih cakna tentang pencemaran alam sekitar di Malaysia ini. Dan yang kedua, sebanyak 70% responden tinggal di pantai timur, bertepatan dengan keadaan di pantai timur sekarang dan dahulu yang sering mengalami pencemaran alam sekitar seperti banjir dan lain-lain. Di bahagian yang kedua, bahagian B ini bertujuan untuk melihat kecenderungan sokongan rakyat Malaysia bagi perlindungan alam sekitar dalam kalangan rakyat Malaysia. Data mendapat bahawa majoriti seramai 38.7%, iaitu sebanyak 12 orang kerap membawa beg kita semula ketika membeli belah bagi mengurangkan penggunaan beg plastik. Yang kedua, sebanyak 67.7% kerap mengelakkan dari membuang sisa toksik ke dalam longkang ataupun sinki. Yang ketiga, majoriti seramai 15 orang kerap mengurangkan penggunaan air demi penjagaan alam sekitar. Yang keempat, majoriti 64.5% mengelakkan pencemaran longkang dan rumah sampah mata-rata. Daripada data-data yang kami kumpul, walaupun majoriti ramai juga yang kerap melakukan memberi sokongan terhadap penjagaan alam sekitar di Malaysia, tetapi ada juga yang kadang-kala ataupun jarang melakukan perkara-perkara yang dapat membantu Malaysia dalam menjaga alam sekitar.
Yang seterusnya, bahagian seterusnya bertujuan untuk melihat kesedaran dan sikap rakyat Malaysia terhadap keadaan atmosfera di Semenanjung Malaysia ini. Seramai 61.3% responden sangat bersetuju. Kami membuat membuat skala sangat bersetuju, neutral, sangat tidak bersetuju dan sangat tidak bersetuju. Jadi seramai 61.3% responden sangat bersetuju bahawa menjaga alam sekitar adalah sesuatu yang perlu diambil serius. Yang kedua, majoriti seramai 15 orang bersetuju bahawa untuk melindungi alam sekitar di Malaysia ini memerlukan pembangunan ekonomi. Dan yang ketiga, seramai 16 orang hanya bersetuju untuk sanggup menyumbang sebahagian kecil pendapatan mereka untuk menjaga alam sekitar. Dan yang terakhir, yang keempat, sebanyak 15 orang sangat tidak bersetuju bahawa menjaga alam sekitar menyusahkan mereka. Dan yang terakhir, majoriti sebanyak 77.4% sangat tidak bersetuju bahawa mendidik generasi muda tentang ilmu perlindungan alam sekitar adalah sangat penting. Daripada sini kita dapat lihat bahawa rakyat Malaysia masih kurang cakna tentang penjagaan alam sekitar ini, dan mereka merasakan bahawa hanyalah kerajaan yang harus mengambil tanggungjawab yang paling besar untuk menjaga alam sekitar, bukanlah dengan kerjasama rakyat. Bagi kami, kajian ini bertujuan untuk memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia bahawa bukan sahaja kerajaan yang perlu mengambil langkah, tapi bersama-sama rakyat perlulah menjaga alam sekitar ini. Antara contoh isu-isu alam sekitar yang saya boleh beri di sini ialah daripada berlakunya penggunaan dan eksploitasi sumber alam yang tidak terurus. Kesan daripada eksploitasi ini telah menyebabkan berlakunya pencemaran alam sekitar, dan ini boleh dirasai pada pertengahan tahun 2010 kerana terjadinya pertambahan suhu dunia secara mendadak kerana penipisan lapisan ozon bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu berkaitan alam sekitar yang seterusnya adalah berkaitan penggunaan plastik. Pada tahun 2020, penggunaan bungkusan plastik di Malaysia mencecah sehingga 148,000 tan metrik yang menjadikan Malaysia sebagai penyumbang kedua tertinggi pencemaran plastik di Asia. Penggunaan plastik sememangnya memudahkan urusan dan menjimatkan kos harian, namun ia memberikan impak dan kesan yang besar kerana ia mengambil masa yang lama untuk dilupuskan. Pengurusan dan pelupusan yang tidak sistematik boleh menyumbang kepada pencemaran plastik. Sebagai contoh, sikap segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab membuang plastik-plastik ke dalam sungai yang menyebabkan haiwan-haiwan akuatik termakan plastik-plastik tersebut dan mengancam kehidupan mereka, yang sekaligus menyebabkan sungai tercemar. Selain itu, terdapat juga segelintir pihak yang bertindak membakar plastik-plastik kerana mereka menganggap dengan berbuat demikian mereka dapat melupuskan plastik. Namun, ia akan mendatangkan lebih bahaya lagi kerana pembakaran plastik akan membebaskan gas-gas dan udara yang beracun yang boleh mengancam kesihatan manusia. Oleh itu, jelaslah bahawa penggunaan plastik dan pengurusannya yang tidak cekap dapat menyumbang kepada pencemaran alam sekitar. Jadi, kita perlulah berganding bahu dan bersama-sama
menghentikan dan memboikot penggunaan plastik agar pencemaran alam sekitar dapat diatasi serta dapat menyeimbangkan ekosistem di dalam alam sekitar. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, rakyat tidak menggunakan pengangkutan awam dengan sebaiknya. Hal ini berpunca kewajaran orang ramai lebih mengutamakan perkhidmatannya serta masa perjalanan pengangkutan awam tidak menentu. Antara kesan yang boleh berlaku apabila rakyat tidak menggunakan pengangkutan awam yang disediakan dan lebih memilih untuk menggunakan perkhidmatan persendirian termasuklah banyak asap kenderaan yang dibebaskan serta mampu mengakibatkan pencemaran udara yang mungkin boleh memberi kesan terhadap kesihatan, keselamatan dan keselesaan manusia ataupun harta benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita teruskan lagi dengan isu yang keempat, iaitu keadaan atmosfera di muka bumi semakin hari menjadi semakin teruk. Hal ini berlaku disebabkan penyebaran debu, gas dan juga habuk yang bertebaran melalui udara di muka bumi. Hal ini kerap kali berlaku di kawasan seperti bandar, kilang dan juga gunung. Sebagai contoh, habuk dan juga debu dan gas di kawasan pegunungan akan bergaul dan bercampur menjadi suatu bahan kimia yang berbahaya dan seterusnya akan menyebabkan hujan asid yang akan membinasakan permukaan muka bumi, terutamanya permukaan yang terdapat flora dan juga fauna. Okey, jadi kita beralih kepada solusi untuk mengelakkan daripada berlakunya pencemaran alam sekitar. Jadi kita sebagai seorang pelajar perlulah untuk mengelakkan diri daripada menggunakan plastik yang kerap dalam kehidupan seharian kita. Penting lagi, jika kita ni seorang pemimpin di sekolah ataupun di universiti, kita perlulah mengadakan kempen untuk dengan menjemput penceramah yang mahir dalam bidang ini untuk memberi sedikit keterangan kepada kita tentang betapa bahayanya jika kita mencemarkan alam sekitar. Jadi, untuk itu, pelajar perlulah untuk mengambil cakna dalam masalah ini kerana jika dibiarkan, ia akan mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan negara kita. Wallahualam. Baiklah, untuk solusi yang kedua, pelajar boleh mengurangkan penggunaan kenderaan persendirian untuk pergi ke kelas. Pelajar juga boleh menggunakan pengangkutan awam untuk ke kelas masing-masing. Perkara ini dapat mendatangkan faedah kepada pelajar itu sendiri kerana kerajaan telah memberikan subsidi kepada sektor pengangkutan awam seperti pengurangan harga tiket dan lain-lain. Dah. Sebagai pengguna yang bijak, kita perlu menggantikan penggunaan plastik ini dengan bahan yang lebih mesra alam seperti kertas ataupun bahan lain yang boleh dikita semula untuk menangani pencemaran plastik ini. Sebagai contoh, kita boleh menggantikan penggunaan beg plastik sekali guna dengan beg kertas. Begitu juga dengan barang lain seperti straw plastik yang digantikan dengan straw aluminium. Jadi setelah mendengar pembincangan dan juga solusi yang rakan-rakan saya huraikan tadi, saya ingin menyimpulkan bahawa masyarakat Malaysia perlulah sedar, mestilah sedar, tidak boleh tidak kena sedar bahawa pentingnya menjaga alam sekitar kita. Tidak kira sama ada kita ini orang tempatan ataupun orang asing, bahkan mahasiswa sekalipun, perlulah bekerjasama untuk menjamin kelestarian alam kita. Bak kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Oleh itu, setiap pihak perlulah memainkan peranan masing-masing dan juga menjalankan tanggungjawab dalam memastikan alam sekitar kita ini dipelihara agar fungsinya terjamin. Apabila tiada berlakunya pencemaran, kita dapat mengelakkan bencana alam berlaku di negara kita seperti banjir kilat. Dan juga kemajuan manusia tidak akan terhalang apabila tiada pencemaran kerana sudah terdapat konsep pembangunan lestari di mana kelestarian alam sekitar menjadi keutamaan di samping pembangunan dijalankan. Jadi, diharapkan segala inisiatif menjaga alam sekitar ini dapat disokong dan mendapat perhatian umum sehingga mengubah norma dan pemikiran
norma dan pemikiran biasa manusia kepada norma baharu yang lebih baik yang mementingkan kepada kebersihan alam. Dan akhir sekali, dapat melahirkan generasi yang menghargai alam sekitar serta bersifat progresif dalam mengembangkan potensi diri masyarakat, negara dan juga manusia sejagat. Sekian daripada kumpulan kami.